Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Ali Kuta dalam kitab Ya Zahratul Murid, sehinggalah perkataan beliau cerita kat mana cerita Nabi Allah Sulaiman sekarang. Kat mana cerita Nabi Sulaiman tu? Putus cerita Nabi Allah Sulaiman dengan isteri dia Ratu Balqis. Apabila Nabi Sulaiman beritahu kepada wakil Ratu Balqis supaya Ratu Balqis sendiri mari menghadap kepada dia, kalau tak dengar kata kita akan serang negara demo. Maka Ratu Balqis apabila dengar berita lagu tu, dia pun pergi temu dengan Nabi Sulaiman. Dia sendiri pergi beradab temu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis ini, dia sendiri ini separuh manusia, separuh jin. Manusia campur jin. Ataupun orang panggil ni mutan. Mutan kau panggil apa? Bukan cerita X-Men ni. Maknanya dia Ratu Balqis ini ayah dia seorang raja. Ada riwayat kata raja lah, tapi tak sim nikah. Ayah dia dulu cerita ayah dia. Apabila tak sim nikah, maka satu hari dia suka keluar memburu, keluar buru lah, buru. Apabila keluar buru, satu hari burulah dalam hutan. Buru dalam hutan, maka tersesatlah ia di dalam hutan sebentar. Gi ambak kijai, kau ambak bergapo dia sesat dalam hutan. Apabila sesat dalam hutan, bertemu dengan sebuah rumah dalam hutan. Pelik kot, ada rumah dalam hutan. Apabila bertemu dengan sebuah rumah dalam hutan, maka dia pun berhentilah. Raja berhenti nak minta air. Sebab sesak, maka nak minta air. Jumpalah ketuk pintu rumah tu, tengok ada seorang perempuan tua.
Maka raja tu ayah Ratu Balqis minta air. Kata saya ni sesak dalam hutan. Saya mari berburu, lepas tu tak tahulah. Ambak-ambak kijang, akhir sekali saya sesak dalam hutan. Jadi saya sekarang dahaga, saya nak minta air lah. Maka kata mokcik tu, kata nanti sebentar lah awalnya. Nanti saya suruh anak mokcik. Dia apa ayak kat anak dia? Mek weh. Ada orang minta air tu. Dia ambil air tu weh dia. Maka marilah mok kepada Ratu Balqis. Mari. Anak Otina tak ni ya? Anak Otina. Mari wi air kepada raja. Apabila wi air, raja tu kena kok anak pada perempuan tu. Maka pendek ceritanya menikahlah dua orang tu. Manusia nikah dengan satu bangsa duduk dalam hutan. Tak tahu bangsa apa dia. Ayah dia pun jadi tak perasan. Tak tanya khabar manusia ko gapo ko bunie ko hatu raya ko dok tak cara gapo dia pakai menikah. Nikah akhir sekalinya minta izin dengan mak dia. Kata nak buat kelik istana lah. Mungkin saya ada kerajaan gapo jadi nak buat kelik kepada istana semula lah. Gilah dia. Katanya mak dia tak ada masalah apa lah. Cuma pesanannya tak silap ambonya. Pesan mak dia tu kata, kalau dia beranak, jangan tanya gapo-gapo. Dia buat gapo-gapo, jangan tanya. Akhir sekalinya buat klik istana gapo dia. Kelik daripada istana gapo dia apa semua duduk di istana lama, akhir sekalinya bolehlah anak laki-laki. Ngandunglah mak dia boleh anak laki-laki. Boleh anak laki-laki tengah mengandung lahir nya bunuh di mak dia. Bunuh di bini raja tu. Raja tu kata, bapa bunuh anak kita? Nak tanya, mak dia pesan dah. Dulu janji dah, gapo-gapo dia jangan tanya gapo dia anak dia tu buat. Boleh anaknya bunuh. Mengandung boleh anak, bunuh pula. Akhir sekali boleh anak perempuan. Tak sabar dah. Raja dia kata gini, aku nak tanya, bapa ini nak bunuh anak ni? Bapa? Maka lepas pada tu bolehlah masa tu Ratu Balqis lah. Boleh kau anak perempuan. Katanya ayah dia kata, demo ni kita nikah rasa habis tak ada buat gapo dia demo ni. Rasa sempurna dah demo pun jenis juru tak ada buat masalah gapo. Cuma ambil ni nak tanya soy masalah. Apa setiap kali kita boleh anak awak bunuh anak kita? Apa dia tanya soy? Dia kata kita janji dah, jangan tanya beh. Tak boleh duk main sorang bunuh, pas sorang bunuh kata ambil tak boleh nak sabar juga kata. Dia kata apa tak boleh tanya? Turus saya ambo. Apa nak tahu juga apa kata. Ambo nak tanya ya jawab dia. Gini habis pilih saya di antara anak ke saya. Habis nak pilih saya ke tok laki dia kata, hok mana so nak pilih ni? Saya awak kau anak kita hok mana so? Akhir sekalinya cerita panjangnya ayah dia langgar juga perjanjian, tanya juga, maka dia beritahu jawab dia. Gini apa? Saya tak boleh duduk dalam apa. Maka saya kena klik kepada bangsa saya lah. Maka kliklah, hilanglah ibu dia, tinggallah Ratu Balqis dengan ayahnya. Apabila Ratu Balqis ini ada keluarga jin. Maka apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam perintah ke Ratu Balqis daripada Yaman di Sabak tu mari ke Palestin. Maka Nabi Sulaiman mesyuarat dengan menteri-menteri dia, panggil semua menteri-menteri dia. Gajah, rimau, gapo dia ikutlah menteri-menteri dia, jin, hatu raya, hala.
jin, ifrit, anak buah dia berlaku. Maka Nabi Sulaiman kata gini, aku dapat khabar kata Ratu Balqis sekarang sudah bertolak dah. Mari daripada Yaman nak mari negara kita. Dengar kata dia yang mari. Jadi sebelum dia mari, aku nak pokokmu wak mari singgah sana dia. Singgah sana ni tempat Ratu Balqis duduk. Istana kota Ratu Balqis, tempat kuih dia sembah matahari, hamba penuh pergi ziarah. Ni satu tempat di Sabak. Sabak Ratu Sabak. Sabak Balqis. Dia wak ada dari batai lagu tu macam-macam lah. Dia ada kursi tempat dia duduk. Kalau kita agak balai rung seri tempat dia duduk. Balqis ni sekalipun dia perempuan tetapi bijak di dalam merentah sangat adil, cuma dia ni kafir dengan Tuhan sahaja. Apabila lagu tu, maka dia ada satu kursi, dia duduk semacam atas kursi tu daripada dulu lagi kursi kebesaran dia. Maka katanya Nabi Sulaiman, siapa dia boleh wak mari kursi tu? Mari sapa kepada wak mari depan hamba. Katanya ifrit angkat tangan. Menteri dia ifrit lah. Jin sejuta Allah. Hatu senggoro api apa angkat tangan. Dia kata, hei tuanku, hamba boleh hunggah terbang daripada Palestin pergi ke Yaman, ambil tu hunggah pula wak mari pada insya-Allah sebelum petang siapa. Oh, jauh tu perjalanan tu. Dia kata kita duk mesyuarat ni pagi misalnya, pagi hamba pergi lah ni, ambil sebelum petang, sebelum petang. Dia kata dalam ayat Quran tu kata, sebelum kamu bangun daripada kerusi kamu wahai Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia akan duduk dengar masalah rakyat daripada pagi sampai ke petang. Lepas pada petang dia bangunlah. Jadi katanya jin dia kata, menteri dia hok jin tu kata, sebelum mu bangun pada hari ni, sebelum mu bangun daripada tempat mu duduk, maknanya sebelum petang lah, petang. Dah hamba. Katanya Nabi Sulaiman kata, tak ganah lagi. Cabar menteri dia. Nabi Sulaiman pun tengok kepada anak akak dia. Ada riwayat kata anak akak dia. Ada kata anak tiri dia. Nama manusia, nama seorang wali Tuhan pada zaman tu. Nama dia Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia nama dia. Dalam riwayat kata nama dia Asif bin Barkhia. Seorang menteri daripada golongan manusia. Nak tengok manusia dengan jin bisa siapa dia. Ni jin paling bisa sekali. Maka Nabi Sulaiman paling kepada menteri dia nama Asif bin Barkhia. Dia kata lagu mana? Dah anak akak dia, ada riwayat kata anak tiri dia. Jin ni nak kata nak sebelum petang. Asif boleh buat lagu mana? Wali, main-main. Sebab itulah kita manusia jangan tunduk kepada jin kerana kita lebih bisa daripada jin. Kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada seorang manusia kerana dialah khalifah Tuhan di atas muka bumi, maka dialah yang paling bisa sebenarnya. Lepas tu bapa kita ni lemah, kita tidak menggunakan manusia kita sebenar-benarnya. Kita tak tahu rahsia di dalam diri kita sebenar-benarnya. Maka kita minta pertolongan daripada bangsa yang lemah. Maka apabila lagu tu dia jadi besar kepala, dia jadi samsing, dia jadi tak dengar kata. Maka Nabi Sulaiman aja. Sekalipun dia boleh minta tolong dengan jin ni, tak ada salah pun ke apa. Benda lain yang minta tolong dengan jin. Nabi Sulaiman ni suruh awak bangunnya pekerja-pekerja dia semua, hatu jin ke apa dia apa semua, bahagia cari batu permata, bahagia selai dalam laut ke apa dia kotik batu permata, dia cari mah, cari gapo tu kerja buat istana dia. Atau kerja apa? Kerja jin. Nabi Sulaiman mega juga, mega halo, mega belako dia pergi. Tak ada masalah gapo dia. Patu tidak syirik kodok. Tak ada masalah. Bukan syirik gapo dia. Semua Tuhan belaka, takut Tuhan belaka, takut kepada Nabi Sulaiman belaka. Ada riwayat kata Nabi Sulaiman ni
Jin takut kepada dia ada satu cicing dia. Oh, macam-macam ni riwayat lah. Tak wajib dengan cerita muka cerita dia. Ada satu cicing dia pakar tu, maka menyebabkan jin tak boleh hakap kepala. Ketar gegar takut. Tu Nabi Allah Sulaiman. Di samping dia tu Nabi, mukjizat dia tu bisa dah. Kalau tak ada cicing pun tak boleh lawan. Dah Nabi Sulaiman nak buat kuan. Nak kata yang repih tekuk lagu tu ya. Asy bin Barkhiyah kata ginilah. Wahai tuanku, saya sanggup buat kerja ni. Saya sanggup buat mari gapo dah singgah sana Ratu Balqis sebelum daripada tuanku kelik lagi. Kelik ni ramai dulu tak ada nak kerja. Sukat teh paling cepat sekali kelik buka tu ada dah tuanku. Katanya tuanku kata, cepat buat kerja ni kerja tak guna jin. Ni jin mula depan ni. Kalau guna jin lagi berat. Ada manusia lah ni kata kalau benda pelik pakai jin selalu. Ada manusia lah ni ke style pelik jin ni. Jin ni tak salah dia tipu dia jin ni. Tak ada jin. Nipu. Nak tipu dia mana tu? Jin sebenarnya. Pernah pula. Lepas tu cerita Balqis ni. Ini cerita ni lah ni. Jin apa jin duduk depan mata dia belakang. Pakai jin apa lagi? Kalau jin setara tu kekuatan dia, manusia boleh buat bisa lagi. Guna jin apa dia? Baik guna jin awal-awal lagi. Maka katanya Asy bin Barkhiyah tu aku izin lah. Izin hamba buat kerja lagu ni sekelip mata. Pop. Mari selalu. Katanya Nabi Sulaiman, tak apa? Hamba izin. Tak ada, sekelip mata. Payuh jamin dulu. Habis dia tu. Paling cepat tu nak kata sedetik. Kau boleh paling cepat sekali. Sekelip mata pop. Buka tu selalu. Katanya Nabi Sulaiman, tak apalah. Dalam Al-Quran menyebut, maka berkatalah orang yang diberi ilmu daripada kitab. Maka berkatalah seorang manusia laki-laki yang diberi ilmu daripada kitab, yakni Asy bin Barkhiyah. Ulama syarah mengenai seorang laki-laki yang diberi ilmu daripada kitab. Setara tu bisa dia kerana dia beramal dengan amalan dalam kitab Nabi Allah Sulaiman. Setara tu kekuatan tu hari. Maka ulama cabar apa-apa kita. Kalau orang beramal dengan Al-Quran, bisa pada tu lagi. Setara kitab Nabi Sulaiman boleh buat setara tu dah. Kalau orang beramal dengan kitab Nabi Muhammad, bisa lagi. Sebab tu dalam ayat Quran tu, seorang laki-laki yang diberi ilmu daripada kitab. Apa maksud rahsia dia? Beramal dengan kitab Nabi Sulaiman pun setara tu dah boleh. Kalau beramal dengan kitab Nabi Muhammad, setara mana lagi boleh. Hebat lagi. Maka Nabi Sulaiman kata bismillah. Bismillah tu pop kelip mata tu selalu ada. Tak ada kata akak tangan kau japi kau gapo dia kau. Tu Asy bin Barkhiyah. Terkejut Nabi Allah Sulaiman. Ada sungguh depan mata dia. Cokoh ni. Dok solat ni cokoh benda tu. Nabi Sulaiman kata subhanallah, Tuhan uji aku sungguh. Aku ni tak tahu nak kau tu boleh, nak kau ni boleh. Maka ada satu doa Nabi Sulaiman. Doa ni sunat kita baca ketika kita sujud syukur. Sujud syukur, maka sunat kita baca doa ni. Doa Nabi Sulaiman. Apabila dia mendapat nikmat, dia rasa subhanallah aku. Dah lah ayah aku raja. Ayah aku pun nabi. Ayah aku pun kau ni raja lagi. Aku raja lagi. Aku nabi lagi. Aku nak buat apa dia boleh. Kalau orang tak kuat, ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Sebab tu nikmat ni kadang-kadang tak layak kita boleh. Kita duk minta semacam nikmat nak kaya, nak gagah, nak besar. Kita Tuhan tu tak berat-berat takut kita ngaku jadi Tuhan. Firaun kalah dah. Kerana bisa dia, Firaun ngaku jadi Tuhan. Kerana bisa, kerana hebat. Nabi Sulaiman kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin.
Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada aku sifat bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati. Supaya aku boleh bersyukur, boleh berterima kasih di atas nikmat yang beri kepada aku. Alayya. Dan kepada kedua ibu bapa aku. Nikmat yang memberi kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah, ayah aku orang bedah besok dah. Aku an'amta alayya wa an a'mala salihan, dan aku boleh jadi orang juru, boleh beramal soleh ni. Terima kasih Tuhan. Bukan aku rasa aku orang baik, bukan aku rasa aku orang hebat, tapi aku bersyukur dengan segala yang memberi kepada aku atas nikmat dan segala perbuatan baik aku. Wa adkhilni, dan masuk ke aku bi rahmatika, dengan kasih sayangmu. Bukan dengan amalan aku, tapi dengan kasih sayangmu. Masuk ke aku dalam golongan orang yang soleh, orang-orang baik. Ni. Kita kalau sujud syukur, sunat baca ayat ni. Maka katanya Nabi Sulaiman kata, ubah sikit. Kursi dia ni jangan nampak sangat kursi dia. Dia mau ubah sikit. Buatlah bubuh gapo dia tambah sikit-sikit. Okey. Ambo perintah, hei segala jin, hatu sejuta alam, sebelah istana kita ni buat satu istana daripada kaca. Bukan main. Mudah lah. Tak payah takak projek gapo dia, saing menteri gapo dia. Pakai tunjuk ya kata. Demo sebelah ni buat satu istana daripada kaca, daripada berlian, daripada kristal, daripada gapo. Zaman dulu ni tak ada teknologi orang buat dengan kaca. Siapa lo ni ada lah ni. Masjid kaca lah, masjid besi lah, masjid gapo dia, masjid kuih lah, macam-macam lah. Jadi dulu zaman dulu tak ada. Buat dengan kaca ni tak jumpa cari geng kau lah ke mana. Nabi Sulaiman minta, jin. Kerja jin bagi kontrak nakak projek ni jin. Sesek dia kali mari ambil memekoh dia dah. Okey. Kecil pala-pala, bawa selalu dia. Tengah-tengah dia letak ni. Sehingga sana ni letak di tengah-tengah istana tu. Pergi buat selalu pak dia. Bawa siap gapo dia, letaklah istana sehingga sana tu di tengah-tengah istana tu. Istana kaca tu. Ulama kata di antara amalan Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia ni buat kita minat khamak-khamak minat terabang. Quran malah baca. Hak penting nak beramal dengan kitab Nabi Sulaiman. Tak kena hak Quran lagi nak beramal dengan kitab lain lagi. Tapi tak apalah mengko antara amalan Asif bin Barkhia. Kerana dia diberi kehebatan, kemuliaan setara tu kerana orang tu rajin beramal, ikhlas dia dengan Tuhan. Antara amalan dia, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida, ilahan wahida, ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in wa ilahan wahida. Gitulah lebih kurang. Tu amalan dia. Ada kata ya hayyu ya qayyum saja. Ada kata ya hayyu ya qayyum ya ilahana. Ada kata ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida. Tiga. Ada kata ya hayyu qayyum, ada kata ya hayyu qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida. Bolehlah beramal ya hayyu ya qayyum. Bacalah sebanyak mungkin. Banyak lagi amalan ya hayyu ya qayyum ni. Antara setengah ulama menyatakan asmaul a'zam, nama Tuhan hak paling mulia. Nama Tuhan semua mulia belaka. Tetapi ada satu nama ni kalau kita berdoa menyebut nama ni, Tuhan akan cepat nak kabulkan. Kerana menyebut nama dia hak paling istimewa. Nama dia istimewa belaka, tetapi apabila kita sebut nama ni, doa kita cepat mustajab. Antaranya ya hayyu ya qayyum.
Ada banyak riwayat, ada kata bismillahirrahmanirrahim. Ada. Berapa banyak orang khamak dengan bismillah. Siapa orang panggil Pak Mak bismillah pun ada. Semua ada bismillah, bismillah. Ada juga. Jadi kelebihan bismillahirrahmanirrahim banyak cerita. Dan orang jadi khamak dengan sebab bismillah banyak. Pas saya duk amal tak khamak. Silap siapa dia tak tahu. Dia mau kayu khamak kau berapa dia tu. Apabila lagu tu boleh hama ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida. Ayat ni salah satu daripada ayat 4. Kalau orang perasalah ayat 4 yang diamalkan oleh ulama-ulama kita dulu. Salah satu. Dia ada 4 ayat yang biasa diamalkan oleh orang-orang tua kita dulu untuk perang lah. Ayat perang dipanggil. Ada ayat 4 ni salah satunya ni. Ayat yang diamalkan oleh Asif bin Barkhiyah. Maka apabila lagu tu siaplah. Siap istana lagu tu, letaklah singgah sana. Maka saparlah Ratu Balqis daripada Yaman. Perjalanan jauh daripada Yaman menuju kepada Palestin. Duduklah dia, sapa situ. Jumpalah dengan Nabi Allah Sulaiman, wallahu a'lam. Panjang cerita pula lah. Ya kena banyak episod lah. Cerita sinetron pun banyak. 300 episod kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah Wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggunakan perkataan Allah taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.